peristiwa peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Tiba-tiba dihimpunkan tawanan perang. Orang yang ditawan dalam peperangan. Di antara yang ditawan itu ialah perempuan dan kanak-kanak. Oleh kerana berlaku huru-hara peperangan ini berpisah di antara anak dengan ibu. Ibu dia ditawan, anak dia ditawan. Yang tawan ibu orang lain, yang tawan anak orang lain. Bila dikumpulkan tawanan ini, tiba-tiba ibu ni tengok anak dia. Yang masih menyusu orang lain pegang. Orang bawa anak dia situ, dia tengok. Turut ke anak dia. Nak ambil tak boleh. Kerana dikawal oleh bala tentera Islam. Bila tengok itu Rasulullah kata, serah anak dia. Anak mesti diserahkan kepada ibu dia. Maka dia serah anak kepada ibu dia. Ibu dia ambil dakak dan beri susu kepada anak dia tadi. Lalu Nabi kata ke sahabat dia, adakah ibu dia ni akan capur anak dia dalam api? Ibu yang macam ni, adakah dia capur anak dia dalam api? Sahabat kata, tak. Dia sayang ke anak dia. Rasulullah kata, Tuhanmu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ni. Allah Ta'ala lebih sayang kepada hamba dia daripada ibu sayang pada anak. Ini rahmat Allah Ta'ala. Ini dia. Disebut dalam hadis Qudsi bahawa Allah Ta'ala membahagikan rahmatnya kepada 100. Hanya satu saja dia beri kepada makhluknya alam-alam dunia. Satu inilah yang ibu sayang pada anak. 99 lagi disimpan oleh Allah Ta'ala di sisinya. Allah Ta'ala itu maha kasihan dan maha melimpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu, orang yang beriman hendaklah beristighfar. Hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kesian bermanusia, tapi manusia tak kesian ke diri dia sendiri. Lawan Allah Ta'ala. Kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Lupa kepada Allah Ta'ala. Ini perangai wuduk yang ada pada manusia. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menengadah ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah masjid Al-Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Di mana Nabi kita SAW dalam tempoh 17 bulan, setengah ulama kata 16 bulan itu, rindu dan selalu gemar kalau Allah Ta'ala palingkan kiblat itu ke arah Kaabah. Yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi menunggu wahyi daripada Allah Ta'ala. Setengah ulama mengatakan Nabi berdoa mana? Supaya Allah Ta'ala ubah kiblat itu ke arah Kaabah yang ada di Mekah. Syiar Tauhid yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Bukan menyembah Kaabah, tetapi menghadap ke arah Kaabah yang menjadi lambang. Supaya semayang orang Islam jadi peraturan. Bukan kita sembah Kaabah, kita tak sembah Kaabah. Dalilnya, kalau batu Kaabah tu dirombak, ubah mari sini, letak di batu nang ni, kita kena hadap dinu juga. Tak boleh hadap ke batu tu. Dalilnya begitu. Ketika tawaf, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sapa di Hajar al-Aswad. Orang kucuk Hajar al-Aswad. Sayyidina Umar kata, Ya Hajar al-Aswad, inni a'lamu annaka hajarun, la yadur wa la yanfa'. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu. Wahai batu Hajar Aswad, mu adalah batu yang tidak memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Kalau aku dak tengok Rasulullah kucuk, aku dak kucukmu, Sayyidina Umar kata. Sayyidina Umar dak lemahnya sakrenya kata. Tapi oleh kerana aku tengok Rasulullah kucuk, aku kucuk. Bukan kerana mu ni Tuhan, tidak. Ini dia dalilnya. Oleh kerana Kaabah ini didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan perintah Allah. Untuk menjadi syiar. Dan ahli kaji bumi dalam dunia hari ini mengikut kajian sains moden.
mengatakan bahawa Kaabah itu adalah pusat kepada bumi. Pusat kepada bumi. Dan tanah Kaabah itulah yang paling tua mengikut kajian sains daripada seluruh bumi yang ada dalam dunia. Dan penjuru Kaabah itu penjuru timur, barat, utara, selatan yang sebenarnya. Ini dikaji oleh pakar-pakar dengan alat moden yang ada pada hari ini. Nabi rindu supaya Allah Ta'ala ubah kiblat daripada Sakhrah Baitul Maqdis kepada Kaabah di Mekah. Kadang-kadang lengok ke langit, nanti malaikat Jibril bawa wahyi. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku tahu mu duduk lengok-lengok. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menengadah ke langit. Supaya datangnya perintah diubah Kaabah ini, diubah kiblat ini. Sekarang hadaplah ke Baitullah. Ulama mengatakan perintah ini berlaku ketika Nabi SAW bersembahyang di Masjid Bani Salamah. Setengah ulama kata ketika sembahyang Asar. Setengah ulama kata ketika sembahyang Zuhur. Bila turun perintah ini, lalu mereka tengah-tengah sembahyang tu musing jalan. Macam mana mazhab Syafi'i kata lakuh 3 lakuh. Dah dia apa masa tu? Duk main 3 lakuh lagi pula. Ini perintah Tuhan ni. Mereka berubah. Ada ulama mengatakan orang perempuan beri, orang puan beri tempat orang lelaki tempat orang puan. Sambung semayang. Dalam keadaan tak berhenti semayang. Semayang disambungkan. Semayang 4 rakaat, dak semayang mula. Mereka mengubah kiblat pada masa tengah-tengah semayang itu. Masjid itu hari ini dikenali dengan Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Mereka yang pergi melawat Madinah, melawat masjid ini. Dinamakan Masjid Qiblatain. Ditunjuk arah yang pertama dan arah yang kedua. Dan mereka mengubahkan kiblat pada masa tengah-tengah semayang itu. Dan mengikut riwayatnya pula, mereka yang bersemayang di Masjid Quba tak tahu berita ini. Malaikat subuh pada esok. Subuh pada esok. Kerana di antara Qiblatain dengan kiblat masih hari itu jalan kaki. Kemudian nak pergi saja-saja tu, mereka nak pergi saja-saja. Ketika tengah semayang subuh, mari orang hak tahu ubah kiblat ni beritahu ke orang semayang Masjid Quba, Tuhan perintah dah, kiblat kena ubah ke Mekah. Dan mereka ubah pada masa itu. Satu riwayat mengatakan tengah rokok. Dan mereka mengubah kiblat dalam keadaan mereka rokok itu. Menghadap ke arah Baitillahil Haram yang ada di Mekah. Ini perintah Allah Ta'ala. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah mukamu ke arah Al-Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, ke arah. Kita yang ada di sini dak boleh nak ukur dengan tali, jauh dah lalu. Takkan dari sini nak ambil tali ke apa. Arah, mengikut ijtihad, mengikut pandangan ke arah kiblat. Wajib menghadap kiblat kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu, keadaan yang diizinkan oleh syarak, sembahyang di medan perang. Sembahyang di medan perang boleh menghadap ke arah mana-mana ketika berlakunya peperangan. Sama ada berlaku peperangan ataupun dalam keadaan bahaya boleh menghadap ke arah mana saja, diizinkan oleh syarak. Sembahyang dalam kenderaan. Sembahyang dalam kenderaan, sembahyang dalam mutu laut. Dalam kapal laut, dalam perahu di laut. Mula-mula ada kiblat. Tengah-tengah sembahyang yang musim bahawa ada alat tertarik naik ke mana ikutlah. Terus, tak apalah masa itu. Diizinkan oleh syarak. Sembahyang datang kapal terbang. Bila kita mengerjakan haji pergi ke mana-mana, tak boleh tinggal sembahyang. Menghadaplah ke kiblat. Kalau boleh hadap. Kalau tak boleh hadap kiblat, hadap ke mana saja. Kemudahan. Kita nak beradab. Diizinkan oleh syarak. Allah Ta'ala tak paksa kita dalam perkara itu. Wa inna